1968, di mana waktu yang telah mengejutkan warga Britain pada waktu ketika itu, di mana wujudnya pembunuhan berantai hanya melibatkan mangsa kanak-kanak. Dan apa yang mengejutnya, pembunuhan dilakukan oleh kanak-kanak sendiri ketika budak lain seronok bila tiba hari jadi dia ataupun birthday dia. Tapi lain hal yang jadi kepada budak yang berusia 11 tahun ini, di mana dia melakukan pembunuhan kejam ni pada ulang tahun kelahirannya yang ke-11 tahun. Follow video ni sebab best untuk kupas lebih lanjut, lebih ringkas dan padat. Let's start it. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu YouTubers. Kepada korang yang singgah, hari ni aku nak share lagi satu kisah benar yang pernah menggempakan warga Britain, di mana kejadian pembunuhan berantai yang berlaku pada tahun 1968 di Newcastle, England. Pembunuhan yang tak disangkakan dilakukan oleh seorang budak di 11 tahun. Yang kalau hari ni biasanya kita tengok 11 tahun, waktu korang 11 tahun dulu macam mana kan? Macam kanak-kanak lain yang main pilongkang, main terjun sungai, main berbagai slipper semua. Tapi lain halnya yang jadi kepada seorang budak perempuan ni yang tak cukup melakukan satu pembunuhan, tapi telah membunuh lebih dari satu nyawa. So sebelum kita pergi ke lebih jauh kisah serial killer ni, hello, kita kena kenal dulu siapa si pembunuh ni. Seorang budak perempuan yang lahir pada 26 Mei 1997 di Newcastle, England, Mary Flora Bell atau nama panggilan dia Mary Bell, anak kepada Betty, iaitu seorang wanita pelacur. Dan apa yang mengejutkan, dia melahirkan anak dia Mary tu pada usianya 16 tahun. Dia melakukan aktiviti pelacuran sampailah dia sendiri pernah beberapa kali percubaan untuk membunuh anak dia sendiri. Antaranya dia mencekik, campak keluar tingkap, pernah bagi ubat yang berlebihan, tapi tak dia menyebabkan anak dia masih hidup. Dan apa yang dia buat semua tu, dia nak anggap benda tu sebagai insiden. Tapi akhirnya Mary masih lagi selamat, membesar dalam keadaan persekitaran yang tak baik, dengan mental yang rosak dan membuatkan dia jadi seorang kanak-kanak yang psycho. So pada 25 Mei 1998, di mana sehari sebelum birthday dia ke-11 tahun, hari di mana dia melakukan pembunuhan yang pertama. Asalnya dia main dengan kawan yang sebaya dengan dia. So dengan tak semena-mena, dia telah mencekik seorang budak lelaki yang baru usia 4 tahun dan meninggalkan budak lelaki itu kat rumah kosong. So Martin Brown ni merupakan mangsa pertama kepada pembunuh berantai ni. So waktu kes pertama ni memang polis susah nak tangkap siapa suspek. Dengan bahan bukti yang tak cukup, kesan yang ditinggalkan Mary ke mangsa pun tak jelas. Dengan perbuatan cekik yang dia buat kat mangsa tu tak meninggalkan kesan, sebab dia cekik lembut, cekik seorang kanak-kanak tapi sampai mati. Sampailah Mary sendiri mengaku yang dia adalah dalang pembunuhan ke atas Martin Brown ni, dengan meninggalkan notis-notis apa yang ditulis kat kertas-kertas, ayat-ayat yang berkaitan pembunuhan. Dia mengaku yang dia yang bunuh. Dia pergi dengan kawan dia Norma tu, pergi ceroboh ke tadika. So waktu tu persekitaran yang berlaku di Scotswood, Newcastle tu memang agak teruk. So sebab tu tak diberi perhatian sangat. Bila ada kes sampaikan diorang ceroboh pun, benda ni tak diambil perhatian. Dia mengganggu budak-budak sekolah yang diceroboh tu. Dia melakukan perkara-perkara vandalism dan meninggalkan notis. Tapi notis tu polis sendiri pun tak percaya. Polis anggap notis ni, surat tu datang daripada orang yang main-main. Sampailah kes yang kedua yang mengheret kepada pembunuhan berantai, apabila dia telah melakukan pembunuhan yang lebih kejam daripada first tadi, iaitu pada tahun yang sama dia telah membunuh seorang kanak-kanak juga yang baru berusia 3 tahun, iaitu Brian Howe. Apa yang dilakukan ke budak ni, mayat yang dijumpai dan keadaan yang tragis, dia sagat siat kaki budak tu, dia siap belakang toreh dada si Brian ni, lepas tu buat bentuk M, tak tahu apa motif. Dan apa yang memeranjatkan, dia memotong zakar si Brian ni. So sangat-sangat kejam lah apa yang macam mana yang dilakukan ke mayat ni. Dah lah kanak-kanak membunuh kanak-kanak. Benda ni orang kata tak masuk akal, macam mana pembunuhan boleh dilakukan oleh budak-budak. So polis memang tak dapat motif lagi apa punca pada pembunuhan ni, melainkan tuan punya badan. Jadi sampailah pada hujung tahun yang sama, iaitu pada 1968 juga, dia ditangkap, diorang disiasat. Tapi Norma, kawan kepada Mary ni, tak disabit kesalahan, sebab dia bagi tahulah yang dia tak terlibat dalam pembunuhan budak-budak ni. Dia sendiri yang tahan Mary ni daripada teruskan seksa mangsa, dan dia bagi tahu dia diugut. Jadi dia dibebaskan, dan Mary ni hasil daripada siasatan, dia perlu diasingkan daripada kanak-kanak sebab dia psikopat yang
target kat kanak-kanak. So memang tak boleh dekat dengan kanak. Doktor, sekretari semua dah detect budak ni bukan kanak-kanak biasa. So dia dipenjarakan seumur hidup. Untuk korang yang tak tahu, untuk korang lah yang tak tahu, yang tahu tu tak apalah. Seumur hidup ni tak bermakna dia kena penjara sampai dia mati. Seumur hidup ni dia dipenjara sama dengan umur dia waktu tu. So kalau contohlah orang tu umur 30 tahun, dia akan dipenjarakan 30 tahun. So selepas dia dah menjalani hukuman penjara, dia dibebaskan pada tahun 1980, di mana waktu tu usia dia 23 tahun. Dan apa yang peliknya kisah dia ni, dia dibagi layanan khas oleh kerajaan. Tak tahulah apa agensi khas yang melindungi dia, sampaikan dia diberi identiti baru. Sampaikan orang awam, wartawan susah nak track siapa dia lepas tu. Dan lepas 4 tahun dia dibebaskan tu, dia telah melahirkan seorang anak perempuan. Sampailah pada tahun 1998, akhirnya dia kantoi identiti dia dengan wartawan. So paparazzi wartawan dapatlah kejar dia tu, dan ada khabar mengatakan dia dengan anak dia tu tutup lah kan muka dia dengan cadar, larikan diri. Dan akhirnya sekali lagi identiti dia tak diketahui oleh orang, oleh masyarakat pada tahun tu. Sampailah ke hari ni orang tak dapat tahu lagi dia kat mana, siapa dia yang sebenar. Sebab dia memang tukar terus identiti dia, sampai anak dia sendiri pun dia tak tahu siapa dia. Dan ada khabar mengatakan pada tahun 2009 dia dah jadi nenek pun. Selepas dia dibebaskan tu, dia telah menjalani kehidupan macam orang lain yang normal, tanpa sebarang hukuman yang sepatutnya dia dapat. Dia dilindungi sampai dia tua. So jadi perkara ni memang agak pelik sikit, tapi mungkin kerana dia merupakan seorang psycho, orang yang tak waras, mungkin telah wujudlah reason-reason tertentu. So moral dia guys, apa yang kita dapat daripada kisah ni, macam mana bayi tu lahir ibarat kain putih, dan kita yang mencorakkan dia apa yang akan jadi pada dia waktu dia dah besar nanti. Apa yang dilalui oleh Mary ni mendera emosi dan telah merubah dia untuk menjadi seorang kanak-kanak yang tak normal. Dan ada sampai khabar yang kata dia pernah dilacurkan oleh mak dia sendiri waktu dia 4 tahun. Sejauh mana kebenaran itu kita tak pasti, tapi apa yang pasti, kes ni memang wujud, kes ni memang real. Dan walaupun dia dibebaskan, nasib baiklah tak wujud lagi kes pembunuhan ni. Mungkinlah ada hikmah yang berlaku di sebaliknya. Dan apa yang baik kita jadi ketiba, apa yang buruk kita tolak jadikan sepadan. Dan kalau korang ada sebarang pendapat, cadangan, boleh share di ruangan komen. Jangan lupa share kepada lain dan subscribe untuk follow next video. Stay tuned.